Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk kepada fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Kita lihat apa fenomena dalam kehidupan seharian ataupun di bumi ini yang melibatkan gelombang bunyi dan juga aplikasi pantulan gelombang bunyi. Ini adalah fenomena yang pertama, iaitu gema. Gema. Gema terhasil apabila gelombang bunyi dipantulkan. Dia objek legap akan memantulkan gelombang bunyi. Jadi gema ini akan terpantul dan kita akan kedengaran apa yang kita dengar, bunyi itu datang kembali kepada kita, yang kita dengar itu adalah gema. Jadi pantulan datang selepas bunyi asli. Bila kita menjerit, tak lama selepas itu kita akan kedengaran gema. Jadi ini adalah fenomena gema. Yang kedua, adalah ini yang digunakan secara semula jadi oleh kelawar. Kelawar dia menggunakan gema. Dia menggunakan gema sebab kelawar ini dia tak nampak. Dia tak nampak, jadi dia menghasilkan bunyi. Bunyi yang tinggi, dan nyaring. Dia menghasilkan bunyi itu dia macam menjerit. Bunyi dia menjerit, bunyi yang tinggi dan nyaring. Jadi masa dia terbang tu dia hasilkan bunyi. Jadi kenapa bila dia terbang dia hasilkan bunyi? Kita tahu tadi saya dah beritahu kelawar ni tak nampak. Dia tak nampak. Jadi bila bunyi, yang kita tahu tentang bunyi, apabila dia bertemu dengan objek legap, dia akan memantulkan semula bunyi. Jadi inilah yang digunakan oleh kelawar bila dia menjerit. Dia akan kesan gema. Dia akan kesan semula gema. Dari arah mana dan berapa jarak gema tu. Jadi dia boleh anggarkan jarak mangsa dan juga jarak halangan. Kalau ada halangan, jaraknya di mana. Dia boleh anggarkan. Dan untuk mencari mangsa, dia boleh anggarkan jarak mangsa di mana. Ini adalah yang digunakan oleh kelawar. Dan seterusnya adalah digunakan oleh ikan. Ikan juga menggunakan pantulan gelombang bunyi untuk mengesan kedudukan ikan lain. Dia menghasilkan bunyi dan ikan lain akan memantulkan bunyi tersebut. Ini yang digunakan oleh bot nelayan ataupun kapal. Nak kesan, katakan kalau untuk mengesan dasar laut, dia akan pancarkan gelombang. Bila terkena dasar laut, dasar laut itu akan memantulkan semula gelombang dan alat penerima pada kapal akan menerima dan menganggarkan jarak kedalaman dasar laut. Dan juga kalau bot nelayan, dia gunakan untuk mengesan kedudukan kumpulan ikan. Konsep yang sama juga. Bila dia pancarkan gelombang, kumpulan ikan itu akan memantulkan gelombang dan dia akan kesan kedudukan ikan. Ini pula ultrasound yang kita panggil teknologi ultrasound. Dia menggunakan gelombang bunyi untuk mengesan dalam perubatan yang digunakan dalam perubatan. Yang biasanya ultrasound digunakan oleh doktor, menggunakan ultrasound untuk mengesan kedudukan ataupun bentuk fetus dalam kandungan. Sama juga dengan nak lihat tulang ataupun apa-apa saja dalam badan, kita boleh guna ultrasound. Ultrasound ini boleh guna berapa kali sekalipun sebab dia selamat, tak sama macam X-ray. X-ray dia sedikit bahaya, jadi dia hanya boleh guna 6 bulan sekali saja dan dia boleh mematikan sel kanser. Jadi untuk yang lebih selamat kita guna ultrasound. Tapi ultrasound ni ada limitation dia lah. Ini adalah had pendengaran. Had pendengaran, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi 20 Hz sehingga 20,000 kHz, 20,000 Hz sahaja. Ataupun 20 kHz. Jadi dalam julat ini telinga kita boleh dengar. Jadi kalau frekuensi bunyi itu kurang daripada 20 Hz ataupun lebih besar daripada 20,000 Hz, telinga kita tak boleh dengar. Dan keupayaan telinga manusia juga akan berkurang apabila usia meningkat. Setiap haiwan juga mempunyai julat pendengaran yang berbeza. Jadi ini adalah julat pendengaran bagi beberapa jenis haiwan. Kamu boleh lihat ada beberapa jenis haiwan di sini dan berapa julat pendengarannya, paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Kamu boleh lihat di sini.
Okey, macam mana kita nak atasi had pendengaran? Okey, kalau bunyi berjauh, kita nak dengar, kita akan dengar bunyi dari jauh. Jadi macam mana kita nak dengar? Kita guna pembesar suara. Ini macam mana kita nak atasi had pendengaran. Jadi kita gunakan pembesar suara untuk menguatkan bunyi. Okey, lagi, kalau doktor nak dengar jantung, tak boleh dengar bunyi jantung. Jadi kita guna stetoskop. Okey, untuk membantu doktor mendengar denyutan jantung pesakit. Okey, ini bagi yang mempunyai masalah pendengaran, kita gunakan alat bantu pendengaran yang boleh membantu pesakit yang mempunyai kecacatan pendengaran, okey, untuk menguatkan bunyi yang akan memasuki telinga. Okey, itu saja. Terima kasih.